Sebelum kita mendalami dengan lebih dalam lagi kisah pada malam ini, adalah lebih baik jika kita berkenalan. Nama aku Zaida. Aku berumur 23 tahun, sekarang bekerja di sebuah klinik pergigian di salah sebuah daerah di Johor. Dan kisah yang aku akan ceritakan ini berlaku di tempat kerja aku yang sudah hampir setahun aku bekerja di sini. Klinik kami ini terletak di tingkat pertama sebuah kawasan rumah kedai. Walaupun bangunan di sini semua pun mempunyai penyewa, tetapi hampir setiap masa kosong. Kenapa kosong? Diorang kata kedai-kedai di sini ini semua kedai cuci duit. Orang-orang kaya. Tak tahulah betul ataupun tidak. Itulah, walaupun nampak dari luar macam sebuah kedai, tetapi kedai itu tidak beroperasi pun. Di antara kedai-kedai yang kosong ni adalah klinik pergigian kami. Jadi korang boleh bayangkan, kalau masa klinik kami ni beroperasi, ia dikelilingi oleh kedai-kedai kosong di kanan, kiri dan juga di tingkat atas. Kalau tiada pelanggan, keadaan sunyi dan suram. Yang hanya kedengaran hanyalah bunyi kenderaan lalu lalang di jalan raya utama. Kalau keadaan terlalu sunyi, tak ada pelanggan, waktu itulah kami akan rasa tak sedap hati. Sebab akan ada sesuatu yang memunculkan diri. Satu sosok seorang wanita yang memakai baju pesakit berwarna krim, rambutnya panjang menutupi muka, kulitnya berkedut, giginya buruk. Dia akan muncul di kawasan-kawasan gelap di dalam klinik. Contohnya di dalam store ataupun di kawasan pantry. Setiap kali kalau dia memunculkan diri, akan ada beberapa petanda ataupun amaran. Contohnya, lalat akan berterbangan di atas kepala kami ataupun bau busuk yang menusuk ke hidung. Pada ketika memecah kesepian, kami akan terdengar satu suara wanita yang berkata, "Nak buat gigi, boleh?" Bayangkan, kalau sudah sampai terdengar ada orang kata macam ni, kami apalagi kelang kabutlah berlari keluar dari klinik, meninggalkan doktor, dipilih pejabat dia berseorangan. Bila doktor tu keluar, tengok kami semua tak ada, mau taknya kami semua kena marah. Ada satu kejadian yang berlaku kepada rakan aku yang bernama Aiza. Kami ni biasalah buka klinik pukul 9 pagi, lebih kurang pukul 6 petang macam tu barulah pulang ke rumah. Setiap hari sebelum klinik ditutup memang menjadi rutin 2 orang staf kena duduk di klinik lebih masa sedikit untuk mengemaskini jadual esok ataupun urusan-urusan lain. Tak lama pun duduk di klinik. Adalah dalam 30 minit, paling lama pun 1 jam. Lebih kurang pukul 7, diorang pun pulanglah. Tapi ada satu hari itu, Aiza dan seorang lagi rakan terlalu khusyuk. Bekerja sampai sedar tak sedar dah pukul 9 malam. Siap ataupun tidak, kerja diorang tu, diorang kena balik juga. Sebab kalau pukul 9 malam, keadaan di kawasan bangunan tu memang sunyi dan gelap, tambahan lagi faktor keselamatan. Diorang pun kelang kabut mengemas kunci klinik dan menuju ke tangga untuk turun ke bawah. Di sinilah kisah mereka ni bertukar menyeramkan. Tangga di bangunan ni memang gelap dan suram, tidak kisahlah waktu pagi kah atau waktu malam. Mahu tak mahu mereka kena ikut tangga ni. Maka melangkahlah diorang ke tangga bangunan sebelum langkah kedua-dua mereka terhenti. Bila susuk tubuh hantu gigi ini berada di depan diorang, berdiri tegak, tidak bergerak, tunduk ke bawah. Diorang apalagi kelang kabut masuk ke dalam klinik, panik dan ketakutan. Kata Aiza, alamak, macam mana nak balik ni? Setelah berfikir panjang, akhirnya diorang memutuskan untuk memesan makanan. Bukan untuk makan, tetapi Abang Rider akan naik ke atas klinik hantar makanan dan masa Abang Rider tu turun, diorang akan ikut turun ke bawah. Yalah, kami ni semua orang jauh. Nak telefon keluarga pun tak guna. Kawan-kawan pula, cuma kami-kami je. Diorang nak call kami, memang tak ada seorang pun yang berani datang sebab semua pun penakut. Nak call polis atau bomba, malu pula. Jadi itulah yang diorang buat. Sekitar 20 minit kemudian, Abang Rider pun di dalam perjalanan. Tapi bila dia betul-betul berada di bawah bangunan, mereka mendapat pesanan yang Abang Rider tu tinggalkan makanan di tangga. Abang Rider tu kata dia tak berani naik sebab ada seorang wanita bergigi buruk di tangga menghalang laluannya naik. Rupa-rupanya
Abang rider ni pun takut. Aduhai. Sudahlah, kata Azila, itu je duit dia. Sebab belum gaji lagi, jadi tak dapat lagi nak order yang lain. Buntu, mereka berdua memutuskan untuk tidur di klinik. Sehinggalah keesokan paginya, diorang ceritakan semuanya. Rasa kesian pun ada, rasa seram pun ada, rasa lawak pun ada. Di insiden yang lain pula, ini diceritakan sendiri oleh bukan seorang, bukan dua orang, tetapi beberapa orang pelanggan. Biasalah, kalau buat gigi ni, ada masa-masa tu pelanggan kena tinggal berseorangan di bilik. Contohnya, masa menunggu gam di gusi untuk kering, atau kalau yang buat pemutihan, kena tunggu selang beberapa minit sebelum pemutihan diteruskan. Pokoknya, ada ketika semasa rawatan dilakukan, pelanggan akan ditinggalkan sementara. Masa inilah, ada yang menceritakan mereka didatangi oleh susuk hantu gigi ini. Tiba-tiba berterbangan di sana-sini, bau busuk sebelum ia muncul di sudut bilik. Kawasan yang paling malap, ada ketika hanya bayang-bayang dia sahaja yang kelihatan. Dengan matanya yang melihat ke arah pelanggan yang duduk di kerusi. Kejadian ini kerap kali berlaku sehingga tahap semasa kami tinggalkan pesakit, kami akan cadangkan dia untuk tidur sekejap ataupun gunakan penutup mata kononnya supaya dia boleh berehat. Hakikatnya, kami tak mahu dia nampak hantu gigi ini. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah asal-usul hantu gigi ini? Kenapa pula dia muncul menakut-nakutkan bukan sahaja staf tetapi juga pelanggan? Pernah pemilik klinik memanggil pakar untuk memeriksa. Menurut pakar ini, makhluk yang mengganggu kami itu sebenarnya tidak bertuan. Dia sebenarnya adalah jin yang dihantar untuk merugikan perniagaan sebuah restoran yang berada di bangunan itu juga. Kami tahu restoran mana, tetapi tidaklah kami ceritakan ini kepada mereka. Ia bukan dihantar ke klinik kami. Setelah kedai makan tu dah lingkup antara makhluk ini dan berhati busuk yang menghantar jin tu, membiarkan sahaja makhluk tu berkeliaran. Itulah kenapa makhluk tu selalu muncul bukan sahaja di klinik kami, tetapi juga di kedai yang lain. Hanya beberapa bulan yang lalu, pakar yang sama menghalau makhluk tu dari kawasan klinik kami dan syukurlah sehingga hari ini penampakan hantu gigi itu tidak lagi kelihatan. Dan itulah kisah perkongsian daripada aku pada malam ini. Kisah tentang hantu gigi yang pernah menghantui klinik tempat aku bekerja.